Seorang YouTuber Malaysia mempersendakan keputusan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Indonesia. YouTuber Malaysia ini mentertawakan keputusan Menteri Pendidikan Indonesia yang menolak bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa rasmi kedua ASEAN. Kerana bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan bahasa Indonesia lah yang patut menjadi bahasa rasmi di ASEAN. Sebab bahasa Indonesia sudah jelas dituturkan oleh lebih dari 290 juta lebih penutur. Disebabkan kurangnya wawasan dan tanpa mengkaji terlebih dahulu, YouTuber Malaysia ini mentertawakan keputusan Kementerian Pendidikan Indonesia dan mengatakan bahawa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Dua negara ini bisa disebut bersaudara karena rata-rata nenek moyang orang Malaysia berasal dari Indonesia. Di Malaysia, kita bisa dengan mudah menjumpai keturunan Jawa, keturunan Sunda, Bugis, Makassar, Banjar, keturunan Aceh, Minang, Batak, bahkan mungkin semua suku-suku asli Indonesia memiliki anak turunan. Tapi hal itu tidak terjadi di Indonesia. Kita akan kesulitan menemukan keturunan Selangor, keturunan Negeri Sembilan, keturunan Pahang di Indonesia, bahkan mungkin tidak ada. Okey, ini part yang kelakar yang aku nak cerita kat korang ni. Okey, mungkin bolehlah mana-mana YouTuber Indonesia supaya react lah aku punya video ni kan. Bukan nak argue ke apa, tak ada. Kita react balik. Mungkin aku yang salah faham ke, korang salah faham ke, aku tak tahu lah. Usaha Perdana Menteri Malaysia nak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN telah ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, iaitu Nadiem Makarim. Sebab apa dia tolak? Ini yang kelakar dia. Sebab dia cakap bahasa Indonesia adalah pilihan yang lebih baik kerana ianya paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya bla 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 sebanyak 47 negara dan sebagainya lah. Dan cadangan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni keluar lepas dia tolak cadangan Malaysia tu lah. Jadi sekarang ni kau nampak tak apa yang kelakar dia? Kau nampak tak apa yang kelakar dia? Cuba bagi tahu. Mungkin korang boleh komen ke dulu ke? Cuba bagi tahu aku. Apa yang kelakar dia? Apa? Bodoh kau ni. Jangan. Dan kau bodoh sana ya. Benda Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Weh, paman, jangan buang ludah sembarangan. Aku macam Dan memang ada keluar statement daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri bahawa cadangan nak memartabatkan, nak menaikkan, nak mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni tak ada kena-mengena dengan mana-mana negara. It's very general. Dia nak naikkan bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu Brunei, bukan bahasa Melayu Singapura, bukan bahasa Melayu Malaysia ataupun bahasa Melayu Indonesia. Tak ada, bahasa Melayu. Jadi bila aku terus baca berita ni, aku macam alamak. Aku cuba simplifikan nak bagi korang faham kan. Okey, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia menolak cadangan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Dia cakap lagi elok bahasa Indonesia tu yang dijadikan bahasa kedua ASEAN. Dah tu bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tu bukan benda yang sama ke? Aduh. Begitu menyakitkan. Dan akhirnya YouTuber Malaysia ini tahu kesalahan bahasa Melayu Malaysia yang tidak dapat dijadikan sebagai bahasa internasional. Dan apa yang ditertawakan tentang keputusan Menteri Pendidikan Indonesia tempoh dulu. Kini, YouTuber Malaysia ini mengutuk negaranya sendiri. Macam mana nak dijadikan sebagai bahasa terkenal di dunia sedangkan warga negaranya saja tak pandai berbahasa Melayu? Tahniah
kepada jiran kita Indonesia. Kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Sepanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tapi sayang, aku ada jumpa satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang berpuluh-puluh. tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Malah jadah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin. Setelah menyaksikan video tadi, apa pendapat anda? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.